TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya, Sean Steven. Dan untuk hari ini, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, walaupun kadang-kadang saya tak nampak, tapi yang penting tu pakailah pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, dan yang paling penting apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, topik untuk hari ini memang sangat dekat di hati saya sebab ada suatu masa dalam hidup saya tu saya nak fikirkan bagaimana nak pilih kerjaya saya. Sama ada mengikut minat ataupun kelayakan. Tapi hari ini kita akan bincangkan lebih mendalam lagi berkenaan topik kita. Tapi sebelum tu, kami akan lihat dulu profil cikgu yang akan bersama kami pada petang ini. Dan bersama kita sekarang adalah Cikgu Nur Haiza. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang. Okey, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Kita ke meja. Okey, nak minta Cikgu untuk pakailah gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Saya pun akan ikut sama. Okey, sentiasa menjaga kebersihan ya. Terutamanya pada masa ini kan Cikgu. Okey, baiklah, kita boleh buka pelitup muka kita, baru dah nampak muka-muka kita kan. Okey. Baiklah, dan apabila anda buka pelitup muka anda, pastikan simpanlah di tempat yang selamat macam cikgu. Dengan saya, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka. Kalau tak ada pun boleh simpan dalam poket, tapi jangan letak merata tempat sampai ada atas meja, dalam cawan, atas kepala. Jangan, kita simpan di tempat yang selamat. Okey. Baik cikgu? Boleh. Okey, kita balik semula ke tempat asal kita cikgu. Okey. Baiklah, dipersilakan. Okey, baiklah cikgu, saya nak tanya ya berkenaan dengan topik kita. Apa sebenarnya yang kita akan bincangkan pada hari ini cikgu? Hari ini kita akan berkenalan dengan kenali minat diri dan juga kelayakan. Okey. Tapi sebelum tu saya nak kenali cikgu dengan lebih banyak lagi lah. Mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada para penonton kami. Okey, saya Cikgu Nur Haiza Cik Mat daripada SMK Ceras, merupakan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa. Okey, baik cikgu. Dan berkenaan dengan topik ni cikgu, saya rasa topik yang sangat menarik bagi saya dan juga mungkin kepada mereka yang menonton di rumah. Apa lagi yang sebenarnya yang kita akan bincang pada hari ini? Mungkin cikgu boleh terangkan sikit? Okey, kita akan bincangkan bagaimana trait-trait minat kerjaya kita. Ada 6 kerjaya ini, di mana minat ini bila kita tahu, kita nak matchingkan dengan kelayakan dan juga kursus-kursus yang mana boleh menjurus kita untuk shoot kerjaya idaman kita. Ya, betul. Ya, betul. Dan saya rasa memang topik ini sangat penting kan, dan juga pada pandangan saya memang kita patutlah fikir apa yang kita nak buat nanti pada masa depan, sama ada kita masih belajar ataupun tidak. Ini haruslah difikirkan. Dan kita juga ada satu video di mana murid-murid juga menyatakan pandangan mereka berkenaan dengan kepentingan topik ini. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Saya sangat menyukai topik ini kerana ia dapat membuka mata saya untuk merangka kerjaya saya pada masa hadapan dengan lebih jelas. Jadi saya percaya topik ini mampu untuk membuatkan saya menjadi orang yang lebih bertanggungjawab dan efisien dalam sesebuah kerjaya. Saya amat menyukai topik ini kerana topik ini membantu saya untuk saya memilih kerjaya saya secara lebih tepat pada masa yang akan datang kelak. Didik TV KPM. Itulah dia pandangan daripada murid-murid kita. Saya rasa memang pandangan mereka tu memang sahlah, dan saya pun ada terfikir pasal benda tu sebab memang bagi saya kan, cikgu, bila saya fikir pasal kerjaya saya, apa yang saya buat sekarang sebenarnya memang ikut minat saya. Tapi yang tu nanti kita akan bincang dengan lebih mendalam lagi ya cikgu. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success STPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Saya mewakili pelajar tingkatan 5 SPM 2020 ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SMK Bukit Pasir. Terima kasih Cikgu. Suasana telah kita lalui bersama. Terima kasih kerana menerima baik buruk kami. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success STPM 2020, STPM 2020 bersama dengan saya, Sean Steven. Untuk topik perbincangan kita pada petang ni adalah kaunseling penentuan kerjaya berdasarkan minat dan kelayakan. Dan bersama kita juga adalah Cikgu Nur Haiza. Hai Cikgu, sekali lagi petang. Okey, dan bukan kita berdua saja kat sini Kak Cikgu. Kita juga ada murid-murid kita yang ada dalam talian. Tapi sebelum tu, saya nak katakan kepada semua orang yang ada di rumah dan juga dalam talian bahawa kita telah pun dilancarkan kempen #Terima kasih Cikgu sempena Hari Guru yang akan berlangsung pada 16 Mei nanti ya Cikgu. Okey, dan kita juga ada e-card yang telah disediakan oleh seorang murid bagi menunjukkan ataupun bagi memberitahu mesejnya kepada cikgu kita yang akan dipaparkan di skrin sekarang. Jom kita tengok. Itu dia lah. Okey, saya bacakannya mesejnya. Nyatakan, okey, yang di atas tu ada #Terima kasih Cikgu. Dan memang mesejnya memang nampak jelas. Terima kasih Cikgu. Gigih dan jerih. Bakti dan budimu tidak terbalas. Itulah dia. Terima kasih kepada murid tersebut. Dan memang saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan penghargaan saya kepada kesemua cikgu atas jasa dan juga pengorbanan cikgu dalam mendidik anak-anak muda kita. Okey, baiklah. Kita juga seperti yang dikatakan tadi, kita juga ada tetamu khas kami iaitu murid-murid kita yang ada dalam talian daripada SMK Ceras. Kita tengok siapanya. Hai semua. Hai, selamat petang. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Hani. Hai Hani. Hai, nama saya Hani Hamzah dan saya berminat untuk menjadi guru. Oh, okey. Baik. Kejayaan yang sangat bagus. Seterusnya kita juga ada Farid. Hai, salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Faris Bensyarani. Saya berminat untuk terlibat dalam bidang kejuruteraan mekatronik. Wow, okey. Kenapa berminat ya Farid dalam bidang tersebut? Sebab saya nak terlibat dalam bidang yang mempunyai robotik khususnya. Oh, okey. Baik. Sangat menarik. Dan seterusnya kita juga ada Ika Syahira. Hai Ika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika Syahira binti Firdaus dan saya berminat untuk menjadi ahli farmasi. Ahli farmasi. Kenapa ya? Memang anda dah sangat berminat dalam bidang perubatan ataupun memang dah belajar ke? Ya, saya masuk aliran sains. Okey, memang minatlah. Ya. Okey, terima kasih Syahira. Dan seterusnya kita juga ada Najiha. Selamat sejahtera. Nama saya Nurmaiza Najihah binti Zulkafli. Saya berminat untuk jadi arkitek. Jadi arkitek. Okey, kenapa ya sebenarnya? Ada di antara ahli keluarga anda yang juga dalam bidang yang sama ataupun lain? Tak ada. Saya sendiri nak jadi arkitek. Memang minatlah. Ya, saya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita juga ada, siapa yang saya belum sebut nama lagi ya? Nur Akila. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nur Akila binti Marati. Saya berminat untuk menjadi doktor haiwan. Doktor haiwan. Adakah anda mempunyai kucing ke kat rumah? Kucing ke hamster ke? Ya, sudah pasti saya mempunyai seekor kucing kesayangan dan seekor kuda-kuda. Oh, okey. So bila haiwan sakit, bila haiwan peliharaan sakit tu, anda sendiri yang jaga ke hantar pergi doktor?
Hantar pergi doktor, ambil ubat, lepas tu jaga dekat rumah. Okey. Baik. Dan yang akhir sekali saya rasa Hana masih belum jawab lagi ya ataupun kenalkan diri anda. Hai Hana. Hai, nama saya Nurhana Humaira binti Ruzaini dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Seorang peguam? Okey, kenapa ya? Salah satunya sebab saya membesar melihat drama dan movie yang berkaitan dengan perundangan. Okey, tapi memang dah tahu. Memang ada tak baca apa-apa buku yang berkenaan dengan perundangan ataupun untuk menjadi seorang peguam? Ada buat research dekat Google. Okeylah. Okey, memang minat dah ada lah. Okey, terima kasih Hana dan juga murid-murid kita yang ada dalam talian. Baiklah cikgu, kita mulakan perbincangan kita iaitu bagi topik penentuan kerjaya berdasarkan minat dan kelayakan. Silakan cikgu. Alright. Terima kasih Sean. Ya. Alright. Okey, hari ini kita akan berbincang mengenai kerjaya idaman, kenali minat dan kelayakan. Kenapa? Ini kerana apabila kita tahu minat kita boleh shoot pada kerjaya idaman apabila kita tahu di manakah kelayakan yang patut kita dapat dalam peringkat SPM dan juga ke STPM untuk pergi ke jurusan di universiti nanti. Alright. Kita tengok kat sini ya. Teori kerjaya Holland. Individu akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan personaliti diri, kemahiran apa yang kita tahu dan juga nilai pekerjaan itu. Jadi, ini akan menyebabkan kita akan rasa puas apabila minat kita dan juga nilai itu selaras dengan pekerjaan yang akan kita ceburi. Okey? Anda ingat ya, sebab tu di sekolah menengah, sebab tu anda di tingkatan 1 lagi, kita ada ujian psikometrik, iaitu unit bimbingan dan kaunseling telah mengadakan ujian psikometrik untuk murid-murid mengetahui mengenai personaliti diri. Ujian psikometrik kita buat. Apa itu ujian psikometrik? Iaitu personaliti diri. Mari kita tahu adakah kita ni extrovert, adakah kita ni introvert, suka bergaul dengan orang, suka tak nak bergaul dengan orang, ataupun kita ni pasif. Ya, atau kita ni agresif, suka marah orang. Ya, personality itu kita akan matchingkan pula dengan minat. So dari situ minat kerjaya kita akan tahu. Kita ada 6 trait minat kerjaya pula ya, iaitu realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan juga conventional. Dan kemudian apabila kita berada di tingkatan 3 pula, kita akan buat pula ujian psikometrik yang berkaitan dengan inventory minat kerjaya dan juga satu lagi, inventory kecekapan pelbagai. Kita nak tahu sama ada kita ni cekap kat verbal BM ke verbal BI ke ataupun kita ni suka dengan matematik ke ataupun kita ni suka dengan visual ruang ke kita ada trait-trait kat situ. Dan kemudian masa kita tingkatan 4, kita ada satu lagi trait iaitu trait personality. Sebab kita tak mahu kita ada perubahan. Dari tingkatan 1 mungkin ada perubahan personality. Saya baru je nak tanya. Di tingkatan 4. Dan kemudian sewaktu di tingkatan 5 kita ada satu lagi psikometrik iaitu kematangan kerjaya. Kita nak tahu ni masa tingkatan 5 ni dah ready tak? Maklumat-maklumat kerjaya mengenai universiti yang kita perlu lalui jadi dekat situlah psikometrik ini telah pun membantu kita sebenarnya untuk merancang pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan minat dan juga nilai personaliti diri. Okey. So, kita akan tengok minat kerjaya dahulu ya. Kita ada 6 minat kerjaya iaitu realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan conventional. Mari kita tengok satu persatu tentang 6 trait bidang ini. Okey, realistik. Kunci kata untuk realistik ni adalah orang yang suka dengan kemahiran praktikal dan juga mekanikal. Dia suka aktiviti yang membuat-buat ni. Suka aktiviti yang bermain-main dengan objek, peralatan, haiwan dan tumbuhan. Biasanya orang realistik ni dia tak suka bekerja dalam bangunan. Dia suka bekerja di luar bangunan ya. Jadi dia mempunyai kemahiran yang baik dalam menggunakan peralatan, mesin atau haiwan. Jadi, orang yang mempunyai trait realistik ini, dia boleh menjuruskan minat dan nilainya itu kepada pekerjaan seperti jurutera, pengatur caraan komputer, juruterbang, chef, atlet, pemandu, tentera, mekanik, pustakawan dan banyak lagi. Okey. Trait yang seterusnya adalah investigatif. Kunci kata
untuk trait ini adalah suka menyelidik, saintifik, intelektual, analitik. Orang yang investigatif ni dia sangat suka berfikir, ya. Dia sangat suka mencari persoalan. Dia kalau tengok benda-benda cantiknya lampu tu. Macam mana dia suka berfikir. Ya, orang analitik ni. Dia suka buat pemerhatian, ya. Kalau macam orang analitik tadi dia tengok je. Kalau macam saya kan investigatif tengok, macam mana dia pakai baju macam ni, macam mana kerusi ni macam mana. Dia analitik, ya. Dia suka buat pemerhatian. Okey, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Jadi bila dia berada dalam lab, dia sukalah orang-orang investigatif ni sebab dia banyak membuat analisa. Okey. Kalau saya nak tanya, kalau macam bukan polis tapi macam detektif, dia biasanya di bawah investigatif ataupun trait yang lain, cikgu? Dia di bawah investigatif. Investigatif. Apa saja bentuk penyiasatan, ya. Jadi kerjaya ialah pegawai perubatan, ahli farmasi, sekretari, ahli ekonomi, ahli kaji cuaca, ahli biologi, angkasawan dan banyak lagi. Alright. Kita pergi kepada trait ketiga, iaitu artistik. Artistik, kunci kata dia adalah intuisi yang tinggi, ya. Ekspresif, dia suka membayangkan, melahirkan emosinya, ya. Original, bebas, kreatif, inovatif, ya, dan juga artistik. Jadi orang yang dalam artistik ni ialah orang yang dia tak suka, ya, bekerja dalam situasi yang berstruktur. Sebab mereka suka bebas, boleh menzahirkan fikiran, imej yang mereka suka, ya, ekspresi dia. Jadi dia tak boleh orang bagi arahan yang terlampau rigid. Kamu kena buat macam ni, kamu mesti buat macam ni, tak boleh. Jadi dia suka kerja yang tidak berstruktur tetapi dia dapat melahirkan idea dia dengan baik, ya. Dan tidak rutin dan tidak berulang-ulang, ya. Kalau macam satu lagi kerjaya tu kita boleh buat kerja yang sama setiap hari. Orang artistik ni hari ini kata dia melukis, besok dia nak lukis gambar lain pula. Macam tu, dia nak ekspresi macam tu. So contoh kerjaya artistik ni adalah penulis seni kreatif sebab dia bebas, wartawan hiburan, pengubah lagu, kartunis, ya, mereka fashion dan jurugambar. Nampak tak? Mereka boleh melahirkan berbagai-bagai idea yang berbeza-beza. Macam tu, artistik. Yang keempat adalah sosial, ya, iaitu persekitaran kerja yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat kebajikan. Ini kunci kata dia. Jadi orang yang sosial ni, nak tak nak dia kena extrovert. Dia kena bercakap. Dia mesti kena suka bercakap. Dia tak boleh introvert yang tak nak bercakap. Itu ciri-ciri dia. Jadi dia mesti mahir untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, ya. Jadi jika anda seorang yang memang suka bercakap, ya, anda sesuailah untuk kerja sosial. Tapi jika anda memang tak suka bercakap, anda suka bermain dengan mesin, realistik tadi. Maknanya dia passion dia dekat situ, dengan alat semua. Orang yang sosial ni dia tak boleh. Dia passion dia mesti ada interaksi dengan orang. Dia kalau dia menghadap je mesin tu lama-lama dia tak boleh. Itu beza dia, ya. Ya, betul. Jadi kerjaya orang yang berkaitan dengan sosial ni adalah guru. Memang guru suka bercakap kan. Pensyarah, kaunselor, pekerja sosial, ya, pegawai perhubungan awam, penyambut tetamu, pegawai kebajikan dan juga jururawat. Ya, betul. Seterusnya, enterprising, ya. Enterprising adalah kunci kata kat sini, persekitaran kerja yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan perniagaan serta keusahawanan. Jadi, orang yang sukakan persekitaran enterprising ni ialah orang yang pengaruh mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barang atau idea. Kunci kata untuk orang enterprising ialah dia pandai mempengaruhi, dia pandai memujuk. Orang sosial tadi dia suka bercakap, tetapi mungkin tak pandai memujuk. Ini enterprising ni dia akan pujuk sampai jadi, sampai beli, sampai menerima idea dia. Macam tu, ya. Jadi kerjaya dia sentuhlah usahawan, pengarah syarikat, spekulator, eksekutif pengiklanan, eksekutif pemasaran, ejen insurans, ya, pengarah publicity, peguam tadi siapa tadi minat peguam tadi, ya, enterprising, ya, ahli politik, pengurus hotel, ya, wartawan, jurujual dan banyak lagi, ya. Kunci kata kat sini orang enterprising ialah dia suka memujuk, dia mempunyai komunikasi yang baik dalam hal itu. Alright.
Mungkin saya boleh tanya cikgu berkenaan dengan enterprising ya. Terutamanya sekarang bila ada banyak perniagaan yang dibuat melalui social media. So mungkin kalau saya guna perkataan English ya, iaitu social media influencer ataupun influencer social media adalah berkaitan dengan enterprising ataupun trade yang lain. Sebab mereka juga sebab perkataan influencer tu mempengaruhi kan cikgu. Adakah di trade ni ke ataupun trade lain? Ataupun dia memang kategori yang lain cikgu? Okey, yang menariknya adalah dulu perkembangan bidang kerjaya kita ialah orang yang suka menjual ni dia mesti pandai berkomunikasi secara one to one. Nampak tak? Jadi bila kita ada evolusi perkembangan dalam media sosial, maknanya orang introvert pun boleh. Dia tak perlu berkomunikasi dengan orang. Jadi dia hanya menggunakan komputer, bercakap, menggunakan bahasa-bahasa dan tak perlu menonjolkan diri dia, maka dia pun boleh menjadi seorang enterprising. Jadi nampak tak betapa revolusi pekerjaan itu sendiri yang boleh mengubah dia punya personality tu. Maknanya dulu kalau orang introvert memang tak boleh berniaga. Kan? Dia memakan tu. Jadi sekarang zaman media sosial ni orang introvert pun boleh berniaga. Sebab dia tak perlu tunjuk muka dia. Alright. Okey. Kemudian kita bergerak kepada yang terakhir yang terakhir iaitu konvensional. Konvensional memerlukan persekitaran pekerjaan yang berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor dan kerja-kerja pengkeranian. Kunci kata kat sini berstruktur, iaitu dia suka buat kerja tu kena bagi arahan yang jelas. Lepas A, B. Lepas B, C. Maknanya cikgu kalau untuk bidang macam ni ataupun persekitaran pekerjaan macam ni lebih sesuai kepada mereka yang lebih introvert ke cikgu? Ya. Orang introvert dia memang suka kerjaan-kerjaan yang berstruktur. Macam tu. Tapi tak berjawab nak cakap kadang-kadang macam orang artistik. Orang artistik dia sangat suka ekspresif diri dia. Betul. Kan dia juga orang introvert. Tapi dia tak suka dengan kerja-kerja struktur. Dia suka melahirkan idea dia macam tu. Macam tu pula. Okey. Jadi kat sini yang dekat sini pentingnya adalah dia suka pekerjaan yang berstruktur. Maksudnya kita kena bagi arahan yang jelas. Sebab itulah contoh pekerja kat sini nampak tak? Kerani, setiausaha. Sebab kerani tu kan dia memang bagus dalam perkeranian. Jadi bila dia buat data, A to Z macam tu. Cantik kan dalam data perkeranian dia. Jadi bila kita bagi arahan, kita kena kata, okey, yang ni kena buat, yang ni kena buat. Macam tu. Kena bagi arahan jelas supaya dia dapat follow. Dan kemudian dia boleh buat kerja tu berulang-ulang. Macam tu. Tak apa. Jadi setengah. Kalau artistik, dia bosan dah. Kan? Kalau artistik, contohnya artistik, kita suruh dia duduk kat komputer. Kita suruh dia buat kerja yang sama. Dalam masa 1 minggu mungkin dia nak resign dah. Kan macam tu kan. Dia bosan je macam tu. Tapi orang yang konvensional ni, sebab dia suka. So dia akan main dengan data. Dia boleh masukkan katakanlah setinggi ni data. Dia boleh. Kerja dia masuk data je. Tak apa. Dia suka. Macam tu. Baik. Jadi orang yang konvensional ni melakukan kerja secara terperinci mengikut peraturan dan arahan. Okey. Okey, daripada 6 trade minat kerjaya tadi Okey, cikgu nak tanyalah pada student cikgu kat sini daripada 6 trade tadi, anda dapat bayangkan tak di manakah trade personality anda? Tadi cakap nak jadi peguam lah, nak jadi jurutera lah, nak jadi guru lah, nak jadi doktor haiwan lah tadi Okey. Sama tak minat-minat ni dengan minat kerjaya anda? Okey. Hana Humaira, apakah minat kerjaya anda? Trait minat kerjaya saya ialah enterprising. Okey. Iaitu menjadi seorang peguam. Jadi adakah ciri-ciri ini kena dengan anda? Boleh dikatakan 90%. Ke 90%. Okey. Kita tanya pula pada Akila. Saya dalam bidang investigatif, iaitu menjadi doktor haiwan. Jadi yang ni memang suka menganalisa orang lah ni? Okey. Alright. Okey. Faris? Saya pula cikgu, kerjaya saya lebih menjurus kepada realistik, iaitu menjadi seorang jurutera mekatronik. Jadi anda memang suka bermain dengan mesin? Ya, boleh jadi saya suka. Tapi saya akan explore diri saya untuk lebih meminatilah. Okey, explore lagi diri. Okey, bagus. Okey, next. Siapa lagi? Cikgu tak tanya lagi. Okey, Syaira. Saya lebih kepada investigatif kerana saya ingin menjadi ahli farmasi.
Okey, sebab apa? Sebab suka menyelidik tentang ubat-ubat, ya. Okey, kita pergi kepada siapa yang cikgu tak tanya lagi? Saya rasa Najihah belum. Maizun. Okey, Maizun Najihah. Apakah minat kejayaan anda? Trait saya adalah artistik. Okey. Sebab apa? Trait saya adalah artistik sebab saya ingin menjadi arkitek. Oh, jadi adakah tadi ciri-ciri yang cikgu sebut tadi kena dengan diri anda? Ya, sebab saya memang tak suka buat ulang-ulang balik kerja. Okey, dia tak suka buat kerja-kerja yang berulang. Okey. Nak tanya juga Najihah ya, sebab trait anda artistik ya. Mungkin ada tak mungkin dalam masa depan nanti anda juga akan lebih cenderung kepada memasuki bidang-bidang macam apa yang saya buat sekarang ni? Ke hanya nak buat arkitek saja? Saya tak tahu lagi, tapi mungkin berkemungkinan boleh jadi. Ya. Ada minat lah. Minat tu ada. Oh, okey, ada jugalah. Okey. Baiklah cikgu, silakan ikut. Saya rasa ada lagi seorang murid yang kita masih belum tanya. Rasanya adalah Tihani. Hani. Tihani. Trait saya adalah sosial sebab saya memang minat untuk jadi guru. So adakah tadi trait sosial tadi anda suka berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan manusia ya? Adakah ia mencapai anda punya impian? Okey. Suka dengan kanak-kanak ke Tihani? Okey. Oh, yang tu penting. Ya. Sebab kita akan, kalau menjadi seorang guru, kena banyak berinteraksi dengan budak-budak, kanak-kanak kan, Ego? Psikologi dia mesti suka kanak-kanak. Itu perkara penting pada prinsip pertama. Betul. Okey. Ada apa-apa lagi cikgu nak tambah? Sebab saya sebenarnya ada soalan cikgu. Ada tak mungkin ya, sebab di antara 6 trait ni, ada tak siapa-siapa di luar sana yang mungkin minat mereka ataupun trait mereka akan bertindih? Mungkin mereka adalah kombinasi di antara artistik dan juga sosial, ataupun mungkin yang dari segi mungkin secara, bukan nak cakap berbeza, tapi mungkin yang contohnya analistik ataupun analyzing kan, dan juga sosial. Boleh ke ada macam campuran di antara trait ataupun memang dia lebih dominan kepada satu trait sahaja? Dia boleh. Katakanlah anda seorang yang artistik dan juga anda seorang juga enterprising, maknanya mungkin anda akan gabungkan kemahiran anda tu. Dua-dua tu dominasi kan. Jadi katakanlah dia seorang pelukis, dia artistik, tapi dalam masa sama dia akan menjual hasil kerjaya dia tu, hasil kerja dia tu dengan cara mengiklankan dan memujuk orang untuk membeli. Dekat situlah dia punya dia punya bagusnya, yang bagusnya apabila ada dua perkara yang dominan, tetapi mesti salah satu yang lebih dominan antara dua benda ini. Tapi bila dia dua-dua yang strong tentang diri dia, dia boleh gabungkan untuk dia lebih berkembang, explore tentang pekerjaan tu. Okey. Tapi ada tak lagi satu? Sorry cikgu, saya ada banyak soalan, tapi saya nak tanya lagi satu. Mungkin ada di antara mereka, sama ada mereka yang masih belajar ataupun yang dah habis belajar tapi nak cari kerja, ataupun mereka yang masih bekerja yang mungkin masih tidak tahu apa minat mereka. Ada tak macam tu? Berdasarkan pengalaman cikgu. Okey, berdasarkan pengalaman saya ada je perkara betul berlaku ya. Ini disebabkan mungkin semasa mereka masuk dalam satu kursus tu, kursus yang mereka masuk tu tidak menepati minat dan nilai mereka. Tetapi suatu mereka berada di tingkatan 5, mereka telah pun dipengaruhi, dipujuk oleh ibu bapa atau autoriti untuk memilih kerjaya yang mereka tidak mahu, kursus yang mereka tidak mahu. Tapi mereka survive untuk kursus itu dan bergelar seorang, contohnya katakanlah seorang jurutera. Tapi hati tidak ada di dalam sebagai jurutera itu. Jadi masa bekerja tidak ada kepuasan. Pada ketika itulah mereka mula mencari personaliti mereka balik semula, nilai diri mereka semula untuk mereka berkembang dengan potensi mereka supaya mereka lebih puas. Itu sebenarnya. Kita kerja ni lama. Jadi kita nak puas macam tu. Jadi mereka akan mula mencari identiti diri. Pada ketika itulah mereka mula mencari meneroka kerjaya yang sesuai dengan personaliti mereka, dan pada ketika itu mereka sudah tidak dipengaruhi oleh ibu bapa dan juga guru. Jadi pada ketika itulah mereka berkembang untuk kepuasan diri dan mencari dan dapat identiti mereka sendiri. Okey, baik. Okey, ada tak di antara murid kita yang ada dalam talian ada apa-apa soalan tak sebelum kita bergerak ataupun menyambung perbincangan kita untuk topik ni? Ada tak? So far okey ya? Tak ada soalan lah?
Okey. Tapi sebelum tu apa kata kita berehat seketika dan kita akan kembali semula ke Road to Success STPM 2020. Jangan ke mana-mana ya. Didik TV KPM. Yo, boy, good. Assalamualaikum dan salam sejahtera. COVID-19 menggagang, menyebar virus tanpa amaran. Walau wabak menjadi penghalang, tenaga dan masa tetap dikorban. Saya Muhammad bin Gunjana. Saya dahului Puan Pintar SK Sungai Telur. Saya ingin mengucapkan selamat hari guru ke semua guru-guru di Malaysia, terutamanya guru-guru di SK Sungai Telur. Terima kasih cikgu. #jaga kita. Bye. Elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya Sean Steven dan juga untuk hari ini Cikgu Nur Haiza. Ya, untuk topik perbincangan kita iaitu kejayaan impian, kenali minat dan kelayakan anda. Okey, Cikgu, silakan Cikgu, kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Okey. Tadi kita dah tahu tentang minat kerjaya ya. Kita ada 6 trait minat kerjaya iaitu realistik, investigatif,
artistik, social, enterprising dan juga konvensional. Jadi, mari kita lihat apakah dia penawaran 23 mata pelajaran dalam STPM. Mata pelajaran yang ditawarkan ini bukan sahaja suka-suka ya. Jadi anda tadi dah tahu minat anda. Jadi anda kena tahu pula mata pelajaran yang perlu anda ambil sewaktu dalam STPM nanti untuk kita shoot kursus yang memerlukan pakej subjek STPM supaya anda dapat mengikuti kursus tersebut di universiti dan seterusnya menjawat jawatan yang anda inginkan dan kejayaan idaman anda. Okey, mari kita lihat. Pengajian am, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, literature in English, kesusasteraan Melayu komunikatif, syariah, usuluddin, kita ada tahfiz Al-Quran, sejarah, geografi. Pengajian art adalah satu mata pelajaran yang wajib ya. Okey. Kita ada ekonomi, pengajian perniagaan, perakaunan, matematik, matematik tambahan, ICT, sains sukan, seni visual, fizik, kimia, biologi. Ini semestinya untuk murid-murid aliran sains. So kita ada 23 mata pelajaran dalam penawaran STPM. Yang penting di sini, anda perlu mengambil 4 atau 5 mata pelajaran sahaja. Oleh itu, sewaktu anda berada ya di dalam tingkatan 6, anda perlu tahu aliran apa yang anda ambil. Kerana aliran itu, pakej yang anda ambil itu, ia akan menentukan apakah dia kursus yang anda akan ambil, kelayakan untuk anda shoot ijazah nanti, ya. Okey. Kenali kelayakan anda. Okay. Dari sekarang ya, anda perlu membuat 4 kolom seperti ini. Pertama, kerjaya. Cikgu memberi contoh kerjaya yang berkaitan dengan jurutera perisian. Contoh ya. Dan kemudian anda perlu buat homework. Anda perlu melihat pada Google, anda perlu membaca kamus ya, atau anda perlu melihat kepada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan minat anda. Lihat pengalaman-pengalaman pekerja-pekerja tersebut. Adakah sesuai dengan minat anda? Adakah sesuai dengan nilai anda? Contohnya anda rasa macam seronoknya nak jadi pilot, contoh, gaji banyak. Tapi bila anda tengok pengalaman, lamanya tinggal rumah sampai sebulan, 2 bulan. Anda kena fikir balik. Adakah anda sesuai dengan pekerjaan macam itu? Ya? Maknanya kita kena melihat, membaca ya, untuk kita membuat kajian. Adakah kejayaan impian kita itu sesuai tak dengan nilai diri kita? Ya? Kemudian, kita ambil tahu apakah dia kelayakan kita nak jadi pilot. Tapi kita nak ambil kursus apa? Perguruan, dah salah lah kan. Jadi kita kena ambil tahu apakah dia kursus-kursus yang mengiktiraf sebagai seorang juru terbang. Dan contoh saya beri dekat sini adalah jurutera perisian. Dia mesti ada ijazah sarjana muda kejuruteraan komputer. Barulah syarikat itu akan ambil anda ya. Katakanlah anda ada ijazah dalam bidang doktor veterina contohnya lah ya. Siapa tak jadi doktor veterina tadi? Dia nak ambil ijazah dalam veterina. Tetapi nak mohon tiba-tiba jurutera. Tak kena lah kan. Jadi oleh sebab itulah semasa di tingkatan 6 ni anda perlu merancang dah dengan cara melihat pada UPU online. UPU online kita ada. Kalau macam zaman kita dulu kita pakai manual kan. Sekarang pakai klik aja. So kita dah boleh tahu kita nak jadi jurutera perisian. So dekat mana? Universiti mana yang menawarkan ijazah tersebut? Dan kemudian apakah dia perkara-perkara yang diperlukan oleh universiti tersebut, pakej-pakej apakah subjek yang diperlukan. So dari situ kita boleh merancang. Dalam STPM nanti saya perlu dapat BM berapa, sains berapa, ya, kimia berapa, macam tu. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Okey, jadi dekat kotak kenali kelayakan ini ya, cikgu nak tanya pada student-student cikgu. Tadi kata nak jadi jurutera mekatronik. Muhammad Faris, dah kaji belum deskripsi pekerjaan dan kelayakan untuk menjadi jurutera mekatronik? Dah, cikgu. Cuba anda bacakan. Okey, untuk menjadi seorang jurutera mekatronik, kejayaan ini perlu memfokuskan kepada reka bentuk, pembuatan, penyelenggaraan produk dengan komponen mekanikal, elektronik dan juga
perisian yang apabila digabungkan ketiga-tiga komponen tersebut membolehkan penjanaan sistem dengan lebih mudah dan serbaguna. Okey. Panjangnya. Faham ke tu sebenarnya deskripsi pekerjaan yang baca banyak-banyak tu? Faham ke? Saya ingin faham itu. Okey. Jadi adakah anda berminat bila anda membaca deskripsi pekerjaan yang sangat teknikal bagi cikgu seorang guru mendengarnya? Saya berminat itu. Okey. Masa ini saya berminat. Okey, alright. Okey, Tihani. Dah buat tugasan kan cikgu dah kata. Nak jadi seorang guru, apakah dia deskripsi pekerjaan? Ingatkan suka budak-budak je ke? Jadi guru ni sebenarnya macam-macam cabaran. Awak tengok cikgu awak kat sekolah kan? Dia kena fit juga kan? Macam tu. Apakah dia deskripsi pekerjaan awak pada pandangan awak sebagai seorang guru? Guru ni dia pekerjaan dia perlu mengajar dan membimbing murid-murid. Okey, mengajar dan membimbing murid-murid. Itu saja yang awak faham. Okey, apakah dia kelayakan untuk jadi seorang guru? Dah buat homework dah? Kelayakan dah. Okey, kita perlu apa untuk jadi seorang guru? Dalam bidang pendidikan. Okey. Okey. Hani boleh tak angkat mic sikit ke lagi dekat dengan mulut supaya kita boleh dengar? Macam tak jelas sikit, tak jelas sangatlah. Boleh ulang balik? Boleh ulang balik? Okey. Deskripsi guru untuk mengajar dan membimbing murid-murid. Ya. Okey, apakah kelayakan untuk menjadi seorang guru? Perlu ijazah apa? Kelayakan ijazah dalam bidang pendidikan. Okey, awak dah buat homework. Ijazah dalam bidang pendidikan. Betul lah, okey, betul. Oh, betul. Okey. Okey, kita pergi kepada Maizun. Ya, saya. Maizun nak jadi apa tadi ya? Arkitek. Okey, dah buat homework dah. Apakah deskripsi kerja mengenai seorang arkitek? Adakah dia seorang pelukis pelan sahaja? Tidak. Dia perlu merancang, mereka bentuk bangunan baru dan dia juga perlu terima dan mengkaji ringkasan projek. Selain daripada itu, dia perlu melawat tapak projek sekali. Awak suka tak melawat projek ni, melawat tapak ni? Awak rasa? Saya rasa saya suka. Kamu suka. Okey. Dah study dah kelayakan yang diperlukan untuk menjadi seorang arkitek? Ya. Kelayakan dia mestilah ada ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Okey. Okey, yang penting ya, okey, murid-murid STPM ya, anda perlu membuat kotak-kotak seperti ini ya, supaya anda nampak dengan lebih jelas. Bila kita tak buat kotak macam ni, kita macam sama-sama. Ya, tak betul. pasti ya. Betul juga sebab sebelum saya meneruskan pelajaran saya saya pun sebenarnya tak buat kotak macam ni. So apabila saya dah habis belajar, saya nak cari kerja, saya tengok newspaper ke online kan. Saya tengok surat khabar, saya memang nak belajar menjadi seorang jurutera. Tapi tengok dia punya deskripsi pekerjaan memang macam tak sama dengan ataupun tak ngam dengan saya pula. Tak ngam dengan personaliti diri tu kan. Ya, betul. So kadang-kadang saya rasa ini adalah nasihat yang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat bagus kepada mereka yang masih belum pasti lagi apa yang anda sebenarnya nak ataupun pekerjaan ataupun laluan kerjaya anda. Saya rasa memang bagus nasihat ni. Jadi apabila anda buat deskripsi pekerjaan, anda dah boleh melihat kat situ adakah ini kena dengan minat dan personaliti diri anda, dan juga kita akan buat kotak kelayakan. Okey, bila dah tengok deskripsi itu, ciri-ciri deskripsi ini sesuai lah dengan minat saya tadi, dengan personaliti saya tadi, barulah kita pergi kepada kelayakan. Apakah ada ijazah-ijazah ataupun diploma pun tak apa yang berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan kerjaya yang kita inginkan ya. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah sumber UPU online. Okey, zaman cikgu dulu tak ada benda-benda macam ni ya. So anda sangat bertuah. Bila kita cakap pasal sumber UPU online ya. Okey, anda ada carian laluan kerjaya. Dekat dalam UPU online dah tulis laluan kerjaya ya. Jadi anda hanya pilih sahaja. Katakanlah anda ingin masuk Universiti Malaya. Okey. So you pun search tentang UM. Dekat situ ada macam-macam
program. Jadi kita klik, dekat situ dah tulis dah. Contohlah cikgu bagi kat sini. Anda type mengenai sarjana muda, sains komputer, kejuruteraan perisian. Dia dah macam kamus dah, ya. Dia dah tulis kat situ dah. Laluan kerjaya. Jurutera perisian, arkitek perisian, jurutera sistem, juruanalisa sistem, jurutera pengujian perisian, pengurus projek perisian, pengatur cara, pembangun web, juru integrasi sistem, usahawan perisian, perunding perisian, ahli akademik dan juga penyelidik. Jadi kan, bila dah ada tertulis laluan kerjaya dengan kursus sarjana muda sains komputer, kejuruteraan perisian, so anda punya pemikiran tidak fokus pada satu kerjaya. Maksudnya kat sini, dengan kelulusan itu, anda boleh mendapat 1, 2, 3. Nampak kat sini? Ada 12 kerjaya yang anda boleh ceburi. Cuma anda kena rajin untuk Google. Apakah itu arkitek perisian? Apakah itu jurutera sistem? Ya? Apakah itu jurutera perisian? Ya. Ya? Dengan satu sarjana yang sama, anda boleh memohon untuk 16 jawatan ini. Wow. Nampak tak? Okay. Dia dah ada dah dekat sistem UPU online yang mana murid-murid tak perasan. Ya? So, walaupun anda belum lagi ambil STPM, katakanlah anda baru semester 1, anda baru semester 2 atau anda dah pada semester 3. Atau anda belum lagi mengambil STPM, anda adalah murid-murid lepasan SPM. Anda dah boleh merancang apabila anda melihat laluan kerjaya ini. Ya? Okey, contohnya pula kat sini. UC 648 tu maksudnya universiti lain daripada UM. Okey? Ijazah sarjana muda sains komputer, pembangunan perisian dengan kepujian. Tadi kejuruteraan perisian. Ini nama dia lain sikit. Pembangunan perisian. Ya? Tetapi laluan kerjaya dia adalah jurutera perisian, juru analisa sistem, juru analisa pengaturcaraan komputer, pengurus pengkalan data, pentadbir dan pengurus sistem. Okey, ini kenapa? Supaya anda tahu bahawa bukan satu ijazah boleh shoot satu kerjaya. Ya? Dia tak macam zaman cikgu dulu kan. Zaman-zaman kita tak ada benda ni kan. Kita tak ada kamus-kamus macam ni. Kita fikir macam, okey, aku ambil jurutera, aku akan jadi jurutera je. Macam tu kan. Aku jadi cikgu, aku jadi cikgu je. Macam tu kan. Sekarang cikgu pun boleh jadi enterprising. Kan? Cikgu pun boleh jadi buat aktiviti secara online. Kan? Boleh jadi tutor. Bukannya pendapatan dapat daripada sekolah saja. Macam tu. Okey. Okey. Dekat sini, perkara yang anda perlu ambil tahu. Ingat tak tadi, masa kita buat kotak tadi, kita dah ada pekerjaan. Kita dah ada deskripsi kerja. Dan kita dah ada nama ijazah yang kita nak shoot. Tetapi kat situ saya buat apa? Tanda soalan. Kelayakan STPM. Okey? Jadi, di sini, kita akan lihat STPM dekat sini. Syarat khas program. Anda perlu study perkara ini, iaitu lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3. Jadi sasaran. Sasaran apa? Sasaran STPM anda mesti 3.0, tak boleh kurang. Kalau kurang, automatik tak boleh masuk sarjana muda sains komputer kejuruteraan perisian. So dari sini, kita merancang pula target STPM. Kita nak dapat apa? Kat situ. Okey, mendapat sekurang-kurangnya grade B. So kena usahalah ya. Untuk matematik tambahan dapat B, fizik dapat B, kimia atau biologi atau ICT. Maksudnya kata kalau anda ambil chemistry dengan biologi. Biologi dapat apa? C. Chemistry dapat B. Masih lagi boleh mohon atau tidak? Tentulah boleh. Sebab dia kata salah satu. Jadi bila dia tulis dekat sini, kita dapat bayangan dah. Kita masih masuk aliran sains yang mesti ada subjek matematik, fizik dan kimia atau biologi. Tak bolehlah tiba-tiba nak drop pula. Kan? Tak cukup syarat nanti. Tetapi kat sini nampak tak? Dia buat kat sini done. Bila dia kata done, masa anda ambil SPM dulu, ya, anda mesti dapat B untuk Admaths dan mesti dapat B untuk matematik atau fizik. Sekiranya fizik awak C, tapi matematik B, boleh. Tetapi sekiranya Admaths dapat C. Syarat tu dah apa ni? Lulus atau tidak?
Dia nak grade B tapi anda dapat grade C at maths. Ya. So tak boleh mohon dah. Yang ini walaupun STPM anda 3.0. Ya. Matematik B. Ya. Fizik B. Ya. Ya, atas cukup. Tetapi sebab dia buat kat situ dan. Ya. Dia ambil kira juga sewaktu SPM. So maknanya cikgu, apa yang cikgu terangkan kat sini ya. Sekiranya ada minat tapi kelayakan tu pun penting juga cikgu. Ya, kelayakan tu penting. Sebab itulah apabila dia ada minat, dia kena tahu deskripsi kerja yang dia suka tu. Dan dia kena tahu ijazah apa yang dia perlu masuk untuk shoot pada jawatan yang dia nak tu. Dekat sinilah yang dia kena struggle. Dekat sinilah dia kena buat sasaran sewaktu dia ambil lagi STPM tu. Semester pertama lagi dah rancang. Aku mesti dapat B. Aku mesti dapat B. Macam tu. Sebab dia kena buat sasaran dekat dia punya pintu bilik ke, dia buat dekat meja dia ke. Sekiranya aku tak dapat B, aku tak boleh jadi jurutera perisian. So dia kena buat motivasi pada diri dia sendiri ya. Dia kena macam tu. Nampak ya? Alright. Okey. Tetapi lain universiti, lain kelayakannya. Okey. Ini adalah Universiti UTM ya. Okey, ijazah sarjana muda Sains Komputer, Pembangunan Perisian dengan Kepujian. Okey, dekat sini dia nak grade C aja. Tadi nak grade B. Ni nak grade C. Maknanya anda kena pandai-pandailah. Kalau anda tak dapat lepas B, anda pergi ke bawah lagi, ya. Okey, pergi pada grade C, iaitu Mathematics ataupun matematik tambahan. Fizik, chemistry atau bio, salah satu, tak apa. Antara tiga ni yang mana yang boleh anda dapat C. Dekat sini, dia buat sini atau juga. Mana-mana dalam dua subjek dapat C dan mendapat kepujian C dalam mata pelajaran SPM. Tengok ya, murid-murid STPM ya. Sebenarnya, result awak masa SPM sangat memberi makna juga kepada anda ya. Sebab itulah kebanyakan kadang-kadang murid-murid STPM ni ada yang mengulang subjek. Sebab apa? Sebab dia nak juga masuk dalam ijazah sarjana muda tu, tetapi ada perkara-perkara yang menyebabkan dia tak lepas di peringkat SPM. Alright. Okey. Ini salah satu contoh dekat Uniza pula ya. Tengok. Pembangunan perisian dengan kepujian. Okey. Syarat dia dekat sini. Tadi dua-dua universiti letak kataan dan. Uniza letak atau. So kalau SPM anda ada mana-mana kat sini yang gagal ke kan, sebab kata sekurang-kurangnya grade C ya. Okey. Atau maknanya kalau anda dapat STPM grade C, atas dah okey, dah lepas, dia tak akan tengok dah SPM. Macam tu. So anda perlu tahu kelayakan-kelayakan yang sesuai dengan diri anda. Maknanya anda masih lagi tak boleh dapat kursus tu yang anda nak. Tapi jika anda rasa macam tak yakin, ada banyak sebenarnya universiti yang menawarkan kursus yang sama tetapi dengan kelayakan yang berbeza ya. Jadi dekat sini anda kena tahu, kena cari maklumat mengenai semua, sama ada universiti awam ataupun universiti swasta, tentang kelayakan untuk masuk ke dalam ijazah yang tertentu. Okey. Okey, secara rumusannya, okey, semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dan keperluan-keperluan dalam pekerjaan, semakin besar kemungkinan seseorang berjaya dalam pekerjaan dengan produktiviti serta kepuasan yang tinggi. Kat sini cikgu nak terangkan tentang kunci kata kat sini adalah produktiviti dan kepuasan. Apabila anda kenal diri anda tahu apa yang anda suka, apa yang anda tak suka, anda pula tahu apa minat kerjaya anda dan anda bekerja dalam persekitaran kerja yang menyebabkan personaliti anda dan minat kerjaya anda tu anda boleh guna semaksimum mungkin. Dia akan menyebabkan anda menjadi seorang pekerja yang produktiviti. Betul. Sebab anda suka, anda seronok. Ya, walaupun kerja itu kerja yang lama, anda rasa tak letih, anda rasa happy. Berbanding dengan kerja yang memang anda tak suka. Ya. Jadi produktiviti kerja anda menurun. Walaupun kerja itu mungkin 4 jam saja, tetapi anda rasa macam dah penat, macam anda dah buat kerja 10 jam. Sebab anda tak suka. Jadi bila anda tak suka, anda cepat berasa bosan, jadi masa kerja anda rasa terlalu lama. Ya. Ini menyebabkan anda tak rasa gembira. Bila anda tak gembira dengan kerjaya anda tidak gembira sebenarnya dengan kehidupan anda. Betul. Ya. Itu sebenarnya yang kita nak tekankan. Supaya murid-murid daripada sekarang, anda bijak merancang
sesuatu kerjaya yang anda inginkan berdasarkan kepada minat dan kerjaya yang anda suka. Ya, ya betul. Ya betul. Cikgu ada apa-apa soalan nak tanya kepada murid kita yang ada dalam talian berdasarkan apa yang kita dah bincangkan berkenaan topik kita, Cikgu? Okey. Siapa lagi cikgu belum sebut tadi ya? Okey, bagaimana dengan Nurul Hana? Apa rumusan yang anda boleh buat tentang topik kita pada hari ini? Jadi kesimpulannya, sekiranya saya melakukan kajian tentang syarat-syarat khas ataupun syarat-syarat am untuk masuk ke sesebuah program seperti saya ingin menjadi sebuah peguam, saya mencari kajian tentang perundangan agar memudahkan urusan proses masuk ke universiti. Ya betul. Maknanya kan anda jangan fikir saya nak menjadi peguam, tetapi nak jadi peguam je tapi langsung tidak ada perancangan. Ya, maknanya dari sekarang anda dah kena tahu nama-nama universiti yang menawarkan kursus perundangan, kena buat homework sendiri dan kena tahu kalau nak masuk universiti ni apakah syarat, package subjek yang dia perlukan. Macam cikgu sebut tadi lah ya, berbeza-beza syarat kelayakan antara satu universiti dengan satu universiti. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan, Cikgu. Okey, apakah nasihat cikgu kepada mereka yang masih belum tahu apa minat mereka dan apa yang mereka patut ceburi sekiranya mereka masih belum tahu minat mereka ataupun minat untuk laluan kerjaya mereka, Cikgu? Apa nasihat cikgu? Okey, nasihat saya kepada anda adalah pertama, kita ada ujian psikometrik. Ujian psikometrik itu adalah satu ujian soal selidik yang sahih yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan untuk kita ukur mengenai trait-trait personality. Dekat soal selidik itu sendiri, dia ada soalan tentang minat, tentang nilai. Jadi apabila kita macam kabur lagi tentang apa yang kita nak jadi, kita pergi balik kat soalan psikometrik itu, kita buat sendiri. Mungkin masa kita 15 tahun berbeza. Sekarang kita dah 25 tahun, 30 tahun. Kenapa? Apa boleh tak puas lagi? So kita try buat lagi benda tu. Mungkin ada perubahan personality kita yang menyebabkan kita boleh merancang apakah dia yang kita inginkan sebenarnya. Betul, sebab apa yang cikgu sebutkan tadi, apabila kita personality kita selaras dengan keperluan dan pekerjaan, memang kita akan jadi lebih produktif dan lebih bagus dalam kerjaya kita. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga perbincangan kita, dan juga terima kasih kepada mereka yang ada dalam talian, iaitu Akila, Hana, Hani, Najiha, Syahira dan juga Farid. Dan kepada mereka yang menonton, terima kasih kepada anda juga kerana menonton program kita, iaitu Road to Success STPM 2020, dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Selamat malam. Bye-bye. Didik TV KPM. Alhamdulillah, perkongsian sangat bermanfaat. Saya suka sangat perkongsian ini kerana dalam sepanjang Cikgu Haiza memberikan maklumat tadi saya catat yang mana maklumat-maklumat tu bagi saya sangat-sangat berguna untuk saya gunakan dalam merencanakan hala tuju ataupun kerjaya anak saya nanti. So memang bagi saya memang banyak yang saya dapat, banyak yang saya jadi tahu apabila mendengar perkongsian daripada Cikgu Haiza. Alhamdulillah, terbaik Cikgu.